Di mana jua bumiku pijak, di situ langitku junjung. Di mana langkahku terhenti, di situ ku tidak menyendiri. Menyusuri arus gelap gelita, mengharungi kehidupan, mencapai tangan yang menghulurkan bantuan dalam keresahan. Kicauan unggas-unggas memecah keheningan pagi di sini. Tatkala ramai yang masih dibaluti kehangatan selimut, sosok lelaki berusia 60 tahun ini sudah memulakan rutin sebagai peneroka seawal jam 5 pagi. Rutin itu dilakukan Potnik 2 kali sebulan. Nikmat Adam atau lebih selesa disapa Potnik mula membelah kehitaman ladang Felda untuk ke kebun sawitnya. Dengan menaiki motosikal tua ini, perjalanannya untuk ke ladang sawitnya bukan calang-calang. Menyusuri jalan tanah merah sejauh 15 km jauh ke dalam ladang seakan rutin biasa bagi Potnik. Sana. Nama saya Nikmat bin Adam, usia 60 tahun. Lahir di kampung Pulang Abid Asad, Said Asad. Dalam kehidupan, kita sentiasa akan diduga dengan pelbagai cabaran. Seperti mana harga kelapa sawit yang kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ada sejarah yang tidak dapat dilupakan Potnik ketika menjadi peneroka. Pernah bertembung dengan sang gajah, Potnik pantas memberitahu bahawa tanaman sawitnya pernah dirosakkan haiwan terbesar dataran itu. Saya dulu benih ni, benih Felda punya. Lepas tu saya ambil alih tanam sendiri dan jaga sendiri. Masa tu serangan gajah banyak, babi banyak, kumbang banyak, macam-macam. Saya kadang-kadang pukul 3 pagi duduk dalam ladang. Memang masa tu memang cabaran banyak dah. Di pokok yang kita, pokok mati ni, kadang Felda bantu dia bagi benih, kita tanam balik. 7 bulan saya duduk dalam ladang. 7 bulan saya bersih balik semula, saya jaga pokok elok-elok. Alhamdulillah saya mencapaikan 19 tan. Tahun 86, 87 tu buah baru 300 lebih, 300 kadang-kadang 300 dia minggu. Itu paling puncak. Itu masa tukar menteri kita barulah dia naik
Pergilah buah sampai 800 lebih, dekat 900. Di Ponoka masa tu memang ada mewah lah sikit. Tukar balik ibarat lampu malap. Daripada terang, Perjalanan yang jauh dan bermandikan keringat sendiri sememangnya menjadi lumrah kepada pekerja dalam industri kelapa sawit, khususnya peneroka Felda seperti Pak Cik Nikmat yang mesra disapa sebagai Pok Nik. Memasuki 60 tahun, ia tidak menghalang Pok Nik daripada masih aktif untuk mengait buah kelapa sawit sendiri dan menguruskan ladangnya bersama ahli keluarga. Meskipun sekarang industri kelapa sawit sudah tidak lagi menjanjikan pendapatan yang tinggi seperti dahulu, inilah punca pendapatan utama semua golongan peneroka gugusan Felda Cina. Oh, berapa tandai dapat ni? 3 tandai tu. Tu, petik boleh lah. Suami kepada Sharifah Nurwati Said Sulung 54 tahun dan 5 anak ini ternyata masih kuat mengerah tenaganya. Tatkala semua rakan-rakan seumur beliau sudah meninggalkan bidang ini dan duduk di rumah, Pok Nik tidak mudah mengalah. Selagi hayat dikandung badan, dia akan tetap ke ladang yang sudah sebati dengan kehidupannya. Satu demi satu tandan kelapa sawit seberat kira-kira 20 kg dengan mudah diangkat lelaki lebih separuh abad ini. macam kita orang ni, pasal kita dah biasa susah. Hari dekat dengan raya, saing pesik gaji dapat 4 sen pun saya pernah, RM2 pun pernah, 80 sen pun pernah. Tapi nasib baiklah ke masa tu kita baru pindah di sini, kita tak ada anak lagi. Tapi kita boleh bersabarlah. Sampailah sehingga sekarang ni, kejayaan kita tu mana tak dapat nak mimpi kita boleh jadi macam ni. Tapi sebab kita orang ke laut, kita baca kita lebih susah ke laut daripada darat. Laut ni kita duduk dalam air, kita jatuh kita nak tumpang ke mana. Kalau darat macam susah, kita tak ada duit. Sebab sekarang ni dia alhamdulillah lah, taklah macam dulu. Anak-anak pun ada mewah. Kalau dulu kita celik mata pernah anak duduk baring kita menangis pun ada. Pasal kita nak baca anak bangun tidur kan, apa benda dia nak makan. Belanja anak sekolah dulu 20 sen. Kadang-kadang buat bekal nasi di rumah bagi anak sekolah. Jadi banyak dia punya cabaran tu memang banyaklah melalui. Tu saya kata tadi, mana kita tak nak pandang yang dah lepas tu, kita jadi satu sebagai kenangan kita. Tu loading lah. Oh yo, Pok Nik, apa rahsia Pok Nik tekan ni usia 60 tahun dah? Dia kena buat exercise banyak, buat senaman pagi. Lepas tu kita bangun tidur kena minum air masak. Jangan minum air manis dulu. Lepas tu kita jaga pernafasan kita. Barulah kita buat amalan yang tertentu. Bagi usia kita dah lanjut ni kena kontrol makan. Baru kita nafasan kita stabil. Alhamdulillah Tuhan beri pada kita tu ada luar biasa sikit pada orang. Mana untuk tenaga kita lah.
selalu kalau hantar buah pun tengok keadaan buah lah, berapa tan tu. Kalau buah banyak lah tan dia. Kadang-kadang adalah 6 tan, 7 tan sekali hantar, lebih kurang lah. Sebagai generasi kedua ni, insyaAllah lah. Kalau adik-beradik lain tak ada, saya boleh lah nak uruskan ladang ni. Sebab kalau tak ada orang kan, tak ada orang dah uruskan kan. Adik-beradik je lah. Benda peninggalan ni hak bersama. Jadi kita kena uruskan bersama. Keluar awal pagi juga sudah menjadi kebiasaan buat Hamdan Rus, 57 tahun. Raut wajah anak jati Maran ini menceritakan 1001 kisah buat penternak ikan patin sangkar ini. Bermula sebagai angan-angan untuk menjadi penternak ikan sangkar yang berjaya, Pak Hamdan akhirnya mengambil keputusan untuk menceburi bidang penternakan ini. Dengan bimbingan rakannya, beliau yang bermula dengan sebiji sangkar kini mampu tersenyum dengan lebih 44 sangkar ikan. Nama saya Hamdan Rus bin Mat Ros. Alamat rumah AG40 Kampung Terlang, Paloh Hinai. Saya menternak ikan sangkar di Kampung Tebat dengan Kampung Terlang. Mula-mula buat sangkar ni pada tahun 2009. Sehingga sekarang ni lebih kurang dalam 11 tahun. Mula-mula saya buat sangkar ni, saya belajar dengan kawan saya jugalah. Masa dia mentor saya lah. Pak Hamdan turut berkongsikan pengalaman beliau ketika berdepan kerugian hampir RM100,000 ekoran kejadian El Nino pada tahun 2016. Hampir kesemua sangkar ikan patin yang dipelihara Pak Hamdan musnah akibat fenomena itu. Menceritakan hal itu, jelas riak wajah Pak Hamdan berubah kerana fenomena itu hampir membuatkan dirinya muflis. Cabaran ni banyak juga. Yang pertama sekalinya masalah air sungai ni lah. Kadang-kadang surut, kadang-kadang naik kan.
Maknanya bila surut sekarang sampai macam jadi El Nino tu lah. Dia risiko dia. Kalau besar sekarang dia banjir besar. Macam contohnya tahun 2007 dengan 2014. Tapi banyaklah masalahnya juga tu. Tahun tu memang kita orang teruk lah. Memang habis daun-daun terus lah orang kata. Memang kata modal memang habis lah. Cuma kita ada untuk modal masa tu nak pulihkan balik, kita ada untuk 4 sangkar je balai isi. Yang lain tu kita masuk macam biasalah, slow-slow, ada modal sikit, tambah gitu je lah. Pak Hamdan tidak bekerja berseorangan. Dirinya kini mempunyai seorang pekerja yang membantu beliau dalam proses memberikan makan dan menjaga kolam-kolam ikan, iaitu Muhammad Nasiruddin Muhammad Don, berusia 41 tahun. Anak kelahiran Kuala Terengganu ini banyak membantu Pak Hamdan dalam menggerakkan sangkar ikan miliknya. Selain kerja-kerja memberi makan dan penjagaan sangkar ikan, Pak Hamdan juga membuat sendiri sangkar ikan miliknya. Dibantu anaknya Hafizullah Hamdan Rus, 28 tahun, semua proses pembuatan sangkar dibuat sendiri mereka. Orang lagi tak ada masalah. Tinggal lu ni kan kau tutup balik. Okey. Umum mengetahui bahawa Chini lebih fokus kepada industri kelapa sawit, tetapi menghilir di Sungai Pahang. Ada juga penduduk di sini yang mencari alternatif lain seperti mengusahakan ikan patin sangkar. Nampak senang, tapi antara cabaran yang terpaksa ditempuh oleh pengusaha ikan patin sangkar seperti Encik Hamdan di Terlang Chini ini ialah apabila kejadian banjir besar pada 2014 dan juga fenomena cuaca panas El Nino menyebabkan beliau kerugian hampir ratusan ribu ringgit. Alah bisa tegar biasa, cubaan dan dugaan terpaksa juga diharungi untuk kelangsungan hidup. Alah, 12 kilo. Selain mengusahakan sangkar ikan, Pak Hamdan juga menawarkan perkhidmatan menghantar bekalan ikan kepada pelanggan-pelanggannya, terutama pemilik kedai makanan. Ikan jualan Pak Hamdan tidaklah begitu mahal, hanya RM14 sekilogram, membuatkan ada pelanggan yang sudah 10 tahun membeli ikan patinnya. Ikan pating ni dia ambil daripada fresh daripada sangkar lah. Memang hari-hari kita ambil dengan dia. Memang fresh lah daripada sangkar, sebab sangkar dia sangkar yang jenis kat Sungai Pahang, dia air mengalir. Jadi memang bagus lah kualiti dia. Kalau kita jual macam gini, dia ikut atas saiz lah.
Selalunya kalau kepala tu dalam 13, badan dengan ekor tu dalam RM9. Tapi depend atas saiz dia. Hasil yang berkat akan melahirkan anak-anak yang soleh dan berguna. Anak-anak Pak Hamdan semuanya berjaya dalam kehidupan masing-masing. Semuanya hasil daripada perolehan sangkar ikan patin yang digunakan untuk membiayai pengajian kelima-lima anaknya. Apapun, Pak Hamdan bersyukur kerana rezeki sangkar ikannya kelima-lima anaknya kini bergelar pendidik. Dalam kerakusan masyarakat di bandar mengejar pembangunan dan bersaing demi kelangsungan hidup, tidak terkecuali yang di luar bandar seperti di kawasan Chini Pahang. Saujana mata memandang sudah pastinya meninggalkan kesan yang mendalam meski buat kami yang baru beberapa hari menyelami kehidupan penduduk di sini. Cebisan episod kelangsungan hidup penduduk seperti Pak Cik Hamdan dan Pok Nik, seorang peneroka, ternyata memberi persepsi yang lebih luas mengenai perjalanan hidup masyarakat di luar bandar yang tidak jauh bezanya dengan situasi masyarakat di KL. Tujuan mereka satu, demi meneruskan kehidupan bersama keluarga dengan lebih baik.